Hadirin diminta duduk. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Allah Selamatkan Sultan Kami. Hadirin diminta berdiri. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas nyanyian tadi. Hadirin dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merbah di pohon cemara, terbang hingga di atas jerami. Selamat datang untuk semua. Terima kasih hadir ke majlis kami. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Abdul Wahab, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Selangor. Yang dihormati Inspektor Kamarudin bin Seratau, Ketua Bahagian Integriti dan Pematuhan Standard, Ibu Pejabat Polis Daerah Maran. Korporal Muhammad Fikri bin Mat Sulaiman, Pegawai Perhubungan Sekolah. Yang disayangi Dai Cilik, Saudara Dai Muhammad Salahuddin bin Kamarudin. Barisan guru penolong kanan, guru-guru dan kaki tangan sekolah yang disayangi, serta rakan murid yang budiman. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Firdaus bin Amzi untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Ampunkanlah segala dosa kami. Amin. Dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Dosa guru-guru kami. Amin. Dan dosa seluruh kaum muslimin. Amin. Ya
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Kurniakanlah kami kesihatan tubuh badan. Amin. Akal yang dipenuhi kecerdasan. Amin. Hati yang dilimpahi ketenangan. Amin. Serta kekuatan daya ingatan. Amin. Untuk menerima ilmu pengetahuan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Kami memohon ketabahan darimu Amin. dalam menghadapi cabaran menuntut ilmu. Amin. Jadikanlah kami insan yang tidak jemu-jemu, Amin. mengharapkan rahmat darimu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Firdaus atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput saudari Jamaliah binti Muhammad Jamil untuk bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 22. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudari Jamaliah atas bacaan Al-Quran tadi. Hadirin sekalian, kini sampailah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita menjemput dan cilik saudara Dai Muhammad Salahuddin bin Kamaluddin dari Sekolah Kebangsaan Seri Tualang Termeluk untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bahagikan Ibu Ayahmu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ramai, tetapi cara jawab salamnya seperti orang belum sarapan. Anak muda, jangan buat malu anak muda. Sekali
sekali lagi dengan penuh bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah mantap. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan-pesan di kebenaran dan saling berpesan-pesan di kesabaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah salam ke atasnya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saya hormati pengacara majlis, yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda, guru besar, tuan-tuan guru, puan ibu, ayah ibu dan semua rakyat seperjuanganku SK Senggora. Terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan tazkirah ringkas ini. Adapun tujuan tazkirah ringkas ini bukanlah untuk saya mengajar atau berceramah di depan tuan-tuan, ayah, ibu, rakyat sebayangku. Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah semata-mata untuk saya melatih diri saya berhadapan orang ramai. Mudah-mudahan saya boleh menjadi seorang pendakwah atau pemimpin yang memperjuangkan agama Islam pada suatu hari nanti. Mohon doakan saya tuan, ayah, ibu, rakyat sebayangku. Mudah-mudahan juga dengan program ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak muda, rakyat sebayang agar sentiasa tampil ke hadapan sebagai satu persiapan untuk menjadi seorang pemimpin. Tuan-tuan, ayah, ibu, rakyat seperjuanganku sekalian, kita tahu bahawa sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini banyak menceritakan tentang sejarah orang-orang besar berpangkat dan memberi nama. Ada orang besar berpangkat dan memberi nama kerana jabatan dan juga kuasa. Tetapi apabila jabatan dan kekuasaannya telah selesai, telah tamat, maka selesai dan juga kebesarannya. Akhirnya hanya tinggal nama. Ada juga orang besar dan agung kerana ia dibesar-besarkan, diagung-agungkan oleh rakyat sekeliling dan juga ahli keluarga. Dan ia bersama dengan mati untuk mengangkat dirinya menjadi agung dan mulia. Tetapi apabila terjadi pergeseran nilai dan waktu, maka kepercayaan dan sokongan terhadap ia kian menurun. Akhirnya semuanya berhenti sampai di situ sahaja. Ada juga orang besar dan agung kerana ia mempunyai harta dan kekayaan yang sangat luar biasa. Mungkin dia seorang jutawan, juga mungkin dia seorang milioner. Tetapi apabila dia jatuh bangkrut, muflis atau miskin, maka tamatlah kebesarannya. Akhirnya yang tinggal nama. Adapun kebesaran Rasulullah SAW, sebagaimana murid Rasul setiap tahun kita sambut. Baginda Rasulullah SAW besar dan agung bukan kerana pangkat, jabatan atau kekuasaan baginda.
bukan juga karena harta atau kekayaan baginda, dan bukan juga karena baginda dibesar-besarkan, diagung-agungkan oleh rakyat sekeliling, ahli keluarga maupun umat baginda. Tetapi baginda Rasulullah SAW besar dan agung, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkat dan memuliakan Rasulullah SAW. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengangkat, memuliakan, maka sesiapa pun dengan cara apapun manusia tidak akan mampu untuk mengecilkan kemuliaan itu. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjatuhkan, mengecilkan, maka walaupun satu dunia ini mengangkatnya, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka seorang itu, manusia itu tetap kecil dan tidak akan lagi mampu untuk dimuliakan. Sebab itulah para penulis barat yang terkenal seperti Michael Hart telah mengiktirafkan Rasulullah SAW sebagai manusia paling unggul dalam ketamadunan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Tuan-tuan, ayah, ibu, rakyat seperjuanganku sekalian, jika benar kita sayangkan Rasulullah SAW, jika benar kita rindukan Rasulullah SAW, jika benar kita cintakan Rasulullah SAW, dengarkan kisah-kisah ini baik-baik. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, kita tahu bahawa apakah hikmah atau pengajaran daripada peristiwa hijrah yang setiap tahun kita sambut. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, pertama, hijrah itu mempertahankan akidah dan membela keyakinan. Kalau difikirkan berpindah dari Mekah ke Madinah, bukan soal main-main, bukan perkara yang ringan. Meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran, harta yang dibawa yang perlu sahaja, meninggalkan keluarga tidak seakidah. Dari Mekah ke Madinah lebih kurang 480 km. Kuala Lumpur ke Kelantan, kenderaan adalah unta, berjalan sering lemak pasir yang besar. Kalau siang panas yang makan kulit, di waktu malam dinginnya meresap ke dalam sumsum. Kekuatan apa yang menyebabkan Rasulullah SAW sanggup untuk berhijrah? Samalah kisahnya dengan panggilan haji. Sanggup meninggalkan sanak saudara, sanggup keluar modal berpuluh-puluh ribu, bahkan ratusan ribu, sanggup berkorban apa sahaja, rumah ditinggalkan, kenderaan ditinggalkan, anak kecil juga turut ditinggalkan. Sebaik sahaja sampai ke tanah suci Mekah, luar biasa cabarannya. Bersesak-sesak di hutan manusia, panas, cuaca tidak menentu, makan kurang, tidur tidak teratur, berada di dalam suci Mekah, tidak ada jaminan untuk kita boleh pulang ke kampung halaman lagi. Kekuatan apa yang menyebabkan umat Islam sanggup untuk mengerjakan haji? Ternyata jawapannya adalah kerana iman yang mereka cari, yang mereka bela, yang mereka perjuangkan, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana iman. Kalau iman sudah bicara, yang jauh akan terasa dekat. Kalau iman sudah bicara, yang lemah akan jadi kuat, yang takut akan jadi berani. Ternyata intan mutiara yang paling mahal adalah iman. Dan iman tidak dapat diwaris dan dijual beli. Ingat wahai rakyat sebayaku, tidak ada jaminan untuk mereka boleh pulang ke kampung halaman lagi. Ayah, ibu atau nenek yang sudah pergi ke tanah suci Mekah sekarang ini, tidak ada jaminan untuk mereka boleh pulang ke kampung halaman lagi. Iman tidak dapat diwarisi, dijual beli. Iman lahir dari hati yang betul-betul ikhlas, tawadu dan bersungguh untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak utama mengapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sanggup untuk berhijrah, kerana iman. Saudaraku seiman dan sekeyakinan. Kedua, hijrah itu mengajak kita supaya berubah, memperbaiki segala kelemahan pada diri. Kalau dahulunya kita malas solat, jarang-jarang hadir ke rumah Allah, jarang-jarang beribadah ke masjid, jarang-jarang solat lima waktu di rumah Allah, jarang-jarang mendengar tazkirah, ceramah, kuliah dan ilmu
dengan program ini, marilah kita semua berazam untuk sentiasa di rumah Allah, sentiasa menyemarahkan masjid, sentiasa solat 5 waktu di rumah Allah, sentiasa mendengar tazkirah, ceramah, kuliah dan ilmu agama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, ayah, ibu, rakyat seperjuanganku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang seterusnya di dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Di antara para sahabatnya ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar dan yang lainnya. Lalu baginda Rasulullah SAW kemudiannya menjawab, "Wahai saudaraku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam seketika. Lalu kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tentulah para malaikat. Mereka yang mulia itu ya Rasulullah." Nabi Muhammad berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah, mereka sentiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tetapi bukan itu yang aku maksudkan." Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi. Mereka yang mulia itu ya Rasulullah." Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Tetapi ada lagi yang mulia." Para sahabat terdiam dan tertanya-tanya, siapakah hamba Allah yang mulia itu? Lalu kemudian salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabat mulia Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasulullah?" Bayangkan tuan-puan, ayah, ibu, rakyat sebayangku. Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu dan berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat dengan Allah. Kalian selalu membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tetapi ada lagi yang mulia." Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW menundukkan wajahnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW menangis di hadapan para sahabatnya. Para sahabat pun bertanya, "Mengapakah engkau menangis ya Rasulullah?" Lalu kemudian baginda mengangkat wajahnya, terlihat air mata beliau dengan membasah pipi dan janggutnya, dan berkata, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah? Mereka adalah manusia-manusia akan lahir jauh selepas wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka tidak hidup dekat dengan aku seperti kalian. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabat semua, aku berindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku." Bayangkan saat itu baginda Nabi Muhammad menangis air matanya. Semua sahabat itu menangis. Tolong katakan, siapakah yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad setiap waktu? Siapakah yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad setiap waktu? Demi Allah, tolong tanya pada diri kita masing-masing, tuan-puan, ayah, ibu, rakyat sebayangku. Tolong katakan, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita tidak mengerti Nabi Muhammad? Sudah berapa lama kita lengkar di dunia? Sudah berapa lama bibir dan lidah ini tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Insan yang sangat mulia, insan yang sentiasa sayang akan umatnya, insan yang sentiasa rindu akan umatnya. Di kala akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW pun masih rindu akan umatnya, masih sayang akan umatnya. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak memutuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat
Tuan-tuan, ayah, ibu, rakyat seperjuanganku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur wa liwalidayka ilayya al-masir. Yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya yang telah mengandungkannya dalam keadaan lemah, tidak bermaya, yang bertambah-tambah sejak dari awal mengandung hingga akhir susuannya, dan tempoh menceraikan susuannya ialah dalam tempoh 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, serta kepada aku jualah tempat kamu kembali. Surah Luqman ayat 14. Ayat ini memberi peringatan kepada kita semua. Manusia wajib menjaga, menyayangi dan membalas jasa dan pengorbanan kedua ibu ayah kita dengan penuh kasih sayang. Kerana sesungguhnya jasa dan pengorbanan mereka tidak mampu untuk kita hitung. Tetapi sayang 1000 sayang, apa yang berlaku sejak dahulu hingga sekarang sangat menyedihkan. Anak muda, wahai anak muda, ingatlah generasi hari ini. Ingatlah anak muda hari ini adalah pemimpin hari esok. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, warna bangsa ini, warna negara ini, warna agama ini terletak pada bahu generasi hari ini, anak muda hari ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Menceritakan tentang pemuda-pemuda beriman, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang berakhlak, yang beragama, yang mempunyai pendidikan agama, yang sentiasa menjaga solatnya, yang sentiasa menjaga ibadahnya, yang sentiasa menjaga masjid. Mereka akan memimpin negara kita ini. Mereka akan mencorakkan masa depan negara kita ini 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jika generasi hari ini tersalah, alpa, leka, cuan, malas, manja, handphone, kuat main handphone, games, hiburan, merempet, membawa motosikal bodoh gila tanpa tujuan, tak kenal waktu maghrib atau isya, melepak sampai tengah malam, sampai hanyut sempurna, merokok, maka rosaklah masa depan negara kita ini. Justru itu, wahai saudaraku, marilah kita tinggalkan semua melalaikan. Marilah kita bangkit menjadi generasi yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Marilah kita fokus kepada pelajaran, hormati ayah ibu, dan muliakan Al-Quran. Jangan derhaka kepada ayah ibu, jangan derhaka kepada orang tua, jangan derhaka kepada mereka, jangan derhaka kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua ibu bapamu. Jika salah seorang daripada kedua ibu bapamu atau kedua-duanya telah berusia tua, maka janganlah sekali kamu mengatakan perkataan jis, tak nak. Ali, telah kejemuran? Tak nak. Wati, terlepas pinggan? Tak nak. Abu, bangun, sudah subuh? Tak nak. Ahmad, 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 oh Ahmad. Oh, main handphonenya.
kedua ibu dan anak kita. Ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan hingga kita dilahirkan. Kita dibelai, dijaga sebaik-baiknya, dibesarkan dan seterusnya kita disekolahkan demi melihat kita menjadi orang dewasa yang berjaya. Tetapi sayang seribu sayang, berapa ramai anak yang derhaka kepada kedua ibu dan ayahnya. Berapa ramai anak yang lupa kepada ayah ibunya, yang telah derhaka dan lupa ayah ibunya. Sanggup menengking, sanggup berkata, malah ada yang sanggup mengacukan pisau ke arah ibunya. Benarlah, salah satu tanda kiamat sudah hampir. Ada semakin ramai anak derhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, ibu dan ayah kita bukan orang kaya. Ibu ayah kita bukan keturunan raja, maupun sultan, maupun menteri. Ibu ayah kita orang susah. Ibu ayah kita sudah lama hidup menderita, bersusah payah, membanting tulang, perah keringat. Ada yang bekerja siang dan malam, dan ada yang seawal pagi sudah keluar mencari rezeki, mencari sesuatu nasi. Demi untuk siapa? Demi untuk anaknya, demi untuk kita, wahai saudaraku. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekehendaknya sebelum hari kiamat, kecuali dosa-dosa besar, yaitu derhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab kepada anak derhaka di dunia ini sebelum mati. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada menjadi anak derhaka. Hormati guru-guru dan jangan pernah tinggalkan solat. Marilah kita tinggalkan semua kebaikan, merempeh, melepak, merokok. Marilah kita tinggalkan semua kebaikan. Marilah kita bangkit menjadi generasi yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Takbir! 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 Tuan-tuan, ayah, ibu, rakyat perjuangan sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan seterusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepada dan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, tuan-tuan, ayah, ibu, rakyat sebayangku, marilah kita imarahkan masjid, solat subuh, maghrib dan isya. Datang ke rumah Allah, solat 5 waktu. Marilah kita dengarkan motivasi daripada ulama yang terkenal di seluruh Nusantara, Buya Hamka. Jika semuanya sentiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika semuanya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika semuanya dilalui dengan sunnah, pasti dunia serta seluruh isinya dihadapkan. Jika semuanya bergelap-gelap menuju musalla, di kegelapan akhirat dia akan mendapat cahaya. Jika semuanya diakhiri hingga isyraq, dua, berwirid, pulang mendapat pahala umrah, haji yang sempurna. Namun jika semuanya tiada dia jaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika semuanya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika semuanya tiada peduli, tanda imannya hampir mati. Jika semuanya tiada berjemaah, tanda hidupnya hilang barokah. Jika semuanya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika
semuanya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika semuanya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Dan jika di waktu subuh masih mendengkur, itu tanda syaitan memeluknya di dalam tidur. Mudah-mudahan kita sentiasa tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa menjaga solat subuh kita. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, mudah-mudahan ada pengajaran dan manfaatnya. Marilah kita perbanyakkan selawat, sentiasa memperbaiki segala kelemahan pada diri, sentiasa menjaga solat subuh kita. Jangan derhaka kepada kedua ibu dan ayah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, dan lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Dai Muhammad Salahuddin bin Kamarudin atas pidato sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Seterusnya dapat berbakti kepada kedua ibu bapa. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Encik Zulkifli bin Abdul Wahab, Guru Besar Sekolah SN Segora, untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih anak-anak moderator majlis pada pagi ini. Yang saya hormati barisan guru-guru dalam kanan, warga pendidik, anak-anak yang dirahmati Allah. Untuk tetamu saya pada pagi ini, dia pakai cucuk lah hari ni. Ananda DMS huruf singkat dia. Okey, bagi tepukan. Ananda cucunda Dai Muhammad Salahuddin. Okey, Muhammad nama yang terpuji, Salahuddin orang yang sentiasa memperbaiki agama, mengislah agama. Okey, terbaik, satu nama yang cukup sinonim dengan perwatakan hari ini. Okey, tak lupa Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard untuk Pejabat Polis Daerah Baran, mantan anak murid saya dulu 30 tahun yang lalu, yang dihormati Tuan Inspektor Kamarudin bin Selatan, bagi tepukan. Dan tak lupa sahabat saya, ini orang yang sentiasa ambil berat tentang keselamatan sekolah, pegawai perhubungan kita, yang kita hormat, kita muliakan juga. Kopral, siapa nama? Siapa tahu? Siapa tahu nama dia? Pegawai perhubungan sekolah kita, takkan tak tahu? Siapa nama? Kak? Sebut. Kapral Muhammad Fikri bin Mat Sulaiman. Betul? Betul kan? Okay, terima kasih kepada Kopral Muhammad Fikri bin Mat Sulaiman, orang yang sentiasa mengambil berat tentang keselamatan. Okey, jadi terima kasih kepada tamu saya hari ini yang sudah hadir, dan juga kepada anak-anak yang memberi tumpuan. Saya suka bila anak-anak bagi tumpuan kepada sesuatu perkara yang bermanfaat. Inilah karamah insaniah. Inilah karamah. Jadi
Apabila saya tengok tajuk itu da'i cilik, da'i ini pendakwah, tak ada tidur. Da'i pendakwah, dia tak kira, bukan semestinya di masjid saja. Bukan bila sebut pendakwah ni dia kena pakai serban, dia pakai jubah. Tak semesti, kena perbetulkan persepsi itu. Fahamnya kata, oh dia pakai serban, pakai jubah, oh ini ustaz, belum tentu. Dia zaman sudah berubah, kaedah berdakwah bagai-bagai cara yang dibuat. Saya tertarik dengan apa ni, cucunda saya di MS tadi. Sebab apa? Kenapa Tuan Kamarudin? Itulah bahasa yang kita guna 30 tahun dulu kalau perhimpunan kan. Betul kan nak membuyuk baik itu. Itulah bahasa yang saya Kamarudin guna waktu perhimpunan pagi, bahasa baku. Bila saya tengok balik, inilah 30 tahun dulu yang saya pernah guna setiap hari bersama-sama dengan pelajar SMK Elopura Sandakan. Pukul 6 kita dah berhimpun. Itu dia. Jadi hari ini bukan apa, saya nak sampaikan hajat Tuan Kamarudin, kerana beliau dah lama berhajat untuk memberi satu hadiah kepada SK Seluruh. Bukan senang. Sebab apa? Okey, saya nak beritahu anak-anak sekalian ya. Dia cucundu saya ni di MS ni, umur sama 12 tahun. 12 tahun. Sini siapa 12 tahun kat tangan? Pernah dengar kata kan? Pernah baru 6 tahun, 5 tahun 12 tahun, sama macam kamu. Okey, baik. Kemudian dulu sekolah mana? Cucu dah lupa dah. Sebelum sisik tu belum? Okey, Jalan Bahagia. Sama dia sekolahnya. Cuma lawan dengan cantik dia sekolah. Tahu Jalan Bahagia? Sebelum nak pergi ke zoo Perhibitan Terbelu tu kan kamu akan lalu SK Jalan Bahagia. Okey. Kemudian penglibatan dia di rumah dia 9 tahun lagi, bukan 12. 9 tahun, tahun berapa? Tahun 3 dah mula. Mana berlatih? Bukan umur 12. Okey. Kemudian sering dijemput. Bukan setakat hari ini saja, Selangor, wilayah Sabah, selalu jemput dia. Mana kita hari ini istimewanya didatangkan khas. Kita live hari ni, MB kita live. Okey. Kemudian pada tahun lepas kalau saya, Kerajaan Pahang jemput dia untuk pidato cilik sempena hari kemerdekaan 2022. Ya, tahun lepas kerajaan negeri jemput. Hari ini kita jemput. Hamba yang kerdia berjemput cucunda yang hebat. Kemudian dia sering menyampaikan pidato, mana dijemput oleh ibu pejabat polis daerah. Kan kita saja. Okey. Jadinya anak bongsu 3 beradik. Tanya atau cucunda di MS, teruskan perjuangan. Maknanya kamu adalah insan-insan yang hebat yang Allah pilih untuk menjadi insan yang cemerlang. Jadinya anak-anak sekalian, nak menjadi manusia yang hebat bukan mudah. Tuan Kamarudin tanya dia, dalam kesusahan, keluarga dia bukan keluarga senang, tanya dia, keturunan Bugis, orang susah. Kalau dulu jam 4.30 naik bas, 4.30 pagi naik bas nak ke sekolah. Kamu bangun tidur pukul 7 nak pergi sekolah. Tuan Kamarudin 4.30 pagi mesti berada dalam bas, kalau tidak dia ketinggalan nak sampai sekolah. Tanya dia, hidup lagi. Bukan saya membuyuk, bukan sembangkan. Membuyuk ni kalau dia Sabah ni menipu. Maksudnya dalam kesusahan kita boleh berjaya. Yang kata memanglah dia boleh berjaya, dia anak dia senang, ayah dia kaya. No. Orang yang susah lah yang
banyak berjaya. Kalau di SK Segoro ni rata-rata tak ada orang yang kaya. Sederhana dan sederhana ke bawah, tidaklah miskin. Okay? Jadi saya suka apa yang telah DMS ungkapkan tadi dengan fakta, dengan hujah dan juga nas-nas yang cukup tepat. Apa tajuk ini? Bahagiakan ibu ayah. Semalam siapa menonton bola? Nak tengok apa yang tengok bola semalam? Malaysia menumpaskan Papua New Guinea 10-0 semalam. Saya bukan nak sebut soal bola itu, tapi saya nak sebut yang ada dalam padang itu yang telah ditunjukkan oleh pasukan Malaysia adalah konsep at-ta'awun, kerjasama. Tidak ada kepentingan peribadi. Dan jihad ada situ, perjuangan nak menang, nak mengharumkan nama negara. Samalah macam hari ni konsep. Kita sama-sama buat kerja, cikgu-cikgu kamu buat kerja, kamu membantu cikgu-cikgu untuk menjayakan satu majlis yang murni. Kita ada pegawai-pegawai jabatan lain yang hadir, ada murid sekolah lain yang hadir. Kita duduk dalam satu keluarga, konsep at-ta'awun. Untuk berjaya bukan satu perkara mudah. Jadi saya sebelum Tuan Kamarudin melaporkan diri di Bukit Aman untuk jawatan dia yang baru, lagi luas, lagi terbeban tugasnya menjaga soal-soal keselamatan negara, saya berbanyak-banyak ucapan terima kasih kerana hadirnya di sekolahku ini. Saya sebagai gurunya amat-amat bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kesudian hadir untuk memberikan hadiah yang cukup berharga kepada anak-anak saya. Nampak kepetan tadi? Nampak pidatonya? Ataupun tidur? Ada yang tidur. Itu saya kira dia bukan tidur, dia khusyuk dan juga tawaduk, as-sam'u wa ta'ah, dia faham kan? Dia faham tu. Okay, tapi sekurang-kurangnya kamu tahu inilah dia antara kemenjadian murid. Di SK Segoro kita tak ada lagi murid yang sebegini. Tuan Kamarudin tak ada lagi, belum lagi. Sekadar melihat teks ada, tetapi untuk nak direct bercakap, boleh mengerti fakta, belum ada. Kita tak mampu nak lahirkan murid-murid yang begini. Jadi hari ini jadikan dia turning point. Tunjukkan persaingan. Sekarang zaman tunjukkan persaingan, tunjuk kehebatan. Bukan lagi kita menumpang-menumpang orang, tak ada. Sekarang ni masing-masing kena tunjukkan kehebatan diri, credibility. Okay? Jadi setakat itu dulu halu-haluan saya. Kalau dulu kalau di Sabah, simple je pantun dia. Naik basikal pergi ke Sabah, pergi ke Sabah naik basikal. Ada ke belah Sabah, pergi ke Sabah naik basikal. Itu pantun dia, simple je pantun. Okay, jadi terima kasih kepada cucunda saya DMS, Tuan Inspektor Kamarudin, Korporal Muhammad Fikri. Sebab lalu bulan Mei dulu pegawai pengguna sekolah kontak saya agak-agak, bila saya duk cari hari ini sempena Mesyuarat Agung PIBG kali ke-45 kita buat pagi. Kalau petang kamu tak ada, jadi rugi. Cuma ayah ibu saja yang tengok, kamu tak dapat tengok. Sebab benda-benda begini bukan mudah. Sebab dia ni banyak jemputan dia. Dia macam pecamah, dia macam Ustaz Azadul lah. Bawa sana bawa sini kan. Tak apa. Jadi benda yang bermanfaat. Jadi
mohon ampun maaf kepada tetamu saya kalau ada salah silap. Kadang-kadang tempat tak selesa, tak ada aircon, tak seperti sekolah sisik Temeluk kan. Dia sekolah hebat, ada aircon dan sebagainya. Kita tak ada aircon, hanya inilah aircon kita, aircon asli. Jadi terima kasih kepada guru-guru AKP, ibu bapa yang hadir pada hari ini dan juga anak-anak yang memberikan komitmen kepada program Dai Cilik. Jadi mudah-mudahan walau nanti kebijakan aman, kalau ada apa-apa program insya-Allah kita jemput lagi. Okey, amin. Okay. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan dan nasihat yang berguna kepada kita semua. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata. Majlis menjemput Encik Zulkifli bin Abdul Wahab, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Segora, diiringi Puan Noraini binti Ismail, Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk menyampaikan cenderamata. Majlis menjemput Dai Cilik, Saudara Dai Muhammad Salahuddin bin Kamaruddin untuk menerima cenderamata. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas penyampaian cenderamata tadi. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian cenderamata itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini. Sekian, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.